Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Perkongsian kita pada kali ini. Sebelum itu saya nak tanya, macam mana puasa semua okey? Bulan-bulan puasa kita datang, kita bersembang macam ni lah. Baiklah ya. Saya akan buat dalam beberapa siri sebenarnya. Benda-benda ringan ya, benda-benda ringan macam ni supaya bukan niat untuk mengetawakan orang dan sebagainya, hanya niat sebagai perkongsian pengalaman, perkongsian pendapat dan sebagainya lah. Bukan kita nak cari salah orang. Sebab kita anggap berkebun ni kebanyakan benda yang kita buat tu semua betul. Sama ada sesuai ataupun tidak je. Dan kita banyak gunakan secara trial and error. Orang kampung saya panggil apa? Trial and error. Di mana kita cuba, kita salah, dan kita baiki untuk mengatasi kesalahan kita. Tapi seperti biasa sebelum itu, kepada sahabat-sahabat yang masih belum lagi membantu kami, bolehlah bantu kami memperkembangkan lagi channel kita dengan menekan butang subscribe dan juga loceng notifikasi sebagai tanda sokongan saya dan kita punya kru lah, terutama kita punya cameraman ni sangat menghargainya. Okay, jadi inilah siri yang pertama. Kita akan bercakap mengenai hantu-hantu kebun. Memang kelakar ni, bukan macam saya kata tadi lah, bukan saya nak suka orang, tapi begitulah hantu-hantu kebun. Ada positif, ada negatif, kita ambil iktibar daripadanya. Hari ini kita akan cakap mengenai hantu yang pertama. Selepas tu dalam video-video lain kita sambunglah banyak-banyak hantu. Iaitu yang pertama ialah hantu busut. Pernah dengar kan? Bukan. Maksudnya kalau tuan-tuan perasan lah, terutamanya kawan-kawan kita yang baru mula nak menanam, yang tanahnya kecil, yang ada 1-2 pokok dan sebagainya, kadang-kadang terbantut usaha untuk tanam. Sebab bila kita kata nak tanam je, adalah orang-orang yang tertentu yang tak ada kerja lain, mulut je hanya sebut busut je. Sikit-sikit busut, sikit-sikit busut. Ya, maksud saya gini, tak salah ya, busut itu ialah sistem penanaman yang sangat baik dan sebagainya, tapi kadang-kadang dia tak sesuai dalam beberapa ketika lah, terutama kepada kawan-kawan kita yang baru nak menanam. Dia tanya je kita, bagaimana saya ada tanah setengah ekar, tanah boleh tanam 5 pokok kat belakang rumah dan sebagainya. Okey, yang mula-mula kena buat busut. Kawan tu baru nak cari benih, dah terbantu usaha. Semua benda nak dibusutkan. Ada juga kadang-kadang pokok saya ada anai-anai, sebagai contoh ya, persoalan dia. Ini berdasarkan pengalaman saya ya. Bila kita pasal anai-anai, kenapa tak buat busut? Seolah-olah busut itu akan dapat mengelakkan anai, sebagai contoh. Ataupun penyakit repot akar. Ya, pokok saya diserang penyakit repot akar. Itulah silap dulu, kenapa tak buat busut? Semuanya busut, seolah-olahnya bila kita buat busut ni, kita akan selesai semua masalah penanaman durian. Kadang-kadang ya tuan-tuan, saya sangat orang yang sangat simple ya. Iaitu cakap banyak tak guna, kita tanam dulu. Tapi kalau tuan-tuan nak buat modal yang juta-juta tak apa. Ya, modal yang juta-juta. Jadi kita terutamanya kita pergi kursus dan sebagainya, kita pergi tengok kebun-kebun jutawan. Kita ada duit 20-30 ringgit je untuk beli sepokok, satu anak pokok. Kita tengok kebun jutawan. Jadi kita pun Allahu Akbar. Ya. Tak boleh buat aku. Tak boleh buat aku. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok Tok Alang channel, kita lebih berkongsi ya pengalaman saya. Saya tak kata saya betul. Pokok saya pun banyak mati. Ya, tapi berkongsi pengalaman sikit demi sikit. Sebab dengan kemampuan kita, tanam sepokok dulu, 2 pokok dulu, dan kita makin lama makin banyak, makin lama makin banyak. Kebun saya pun saya dah bagi tahu ambil masa setahun untuk saya penuhkan dengan anak-anak pokok. Itu pun masih ada lagi yang mati dan sebagainya. Jadi hantu yang pertama, hantu busut. Semua benda nak dibusutkannya. Saya tak kata busut tu salah. Penanaman cara busut sangat baik. Cuma ada beberapa ketikanya kita kena undur dulu. Take a step back. Orang kampung saya kata, relax. Kita berkongsi cara penanaman yang asas supaya sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita yang baru nak menanam rasa teruja untuk menanam. Kalau nak buat sistem busut yang betul-betulnya, untuk katalah ada 10 pokok, 50 pokok, dia akan jadi terpaksa menyewa backhoe dan sebagainya. Jadi menyusahkan, orang nak fikir lama-lama dia terus tak tanam. Jadi bukan niat saya untuk merendah-rendahkan teknik penanaman busut. Saya pun ada buat. Tengok channel saya dalam ni, ada juga sebelum ni saya buat busut juga sedikit. Ada tempat-tempat tertentu, ya, saya mencuba dan sebagainya. Memang ada kebaikan dia, saya tak nafikan. Tapi jangan semua benda
Seolah-olahnya macam saya kata tadi lah, penyakit repot akar ke, penyakit semua penyakit ya, dapat diselesaikan kalau kita buat busut. Itu hantu yang pertama, hantu busut. InsyaAllah pada video yang akan datang kita kupas balik mengenai hantu yang satu lagi. Sekian, Assalamualaikum, bye-bye.